Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, kembali kepada tutorial kita yang seterusnya, iaitu tutorial yang keempat. So, sebelum tu, kepada yang belum subscribe channel Cikgu, sudi-sudikanlah untuk subscribe. Okey, so kita untuk tutorial yang pertama, kedua dan ketiga, kita dah settlekan bahagian klien. Okey, kita dah siapkan bahagian klien. Okey, bahagian klien semua dah siap. Kemudian untuk sampai ke receipt lah. Okey, daripada carian kita buat tempahan, kita buat pembayaran. Okey, sampailah ke receipt. Dan receipt juga ada butang cetak. Okey, kita dah buat add-on butang cetak pada receipt. Okey. So, dah settle yang ini, kita masih ada satu lagi bahagian yang penting, iaitu bahagian admin. Okey. So, bahagian admin. So, apa kegunaan bahagian admin ni? Admin ni kita gunakan untuk melihat maklumat homestay. Kita nak tambah homestay yang baru. Kita nak tengok maklumat penyewa. Kita nak tengok maklumat tempahan. Maklumat admin. Nak tambah admin yang baru. Nak hapus admin. Nak kemaskini admin. Kemudian untuk analisis, kita nak tengok berapakah pendapatan mengikut bulanan. Okey. So, semuanya ada di sini. Dan kita nak upload data admin yang baru. Okey, dan pada bahagian admin juga ada satu fungsi, iaitu untuk kita besarkan saiz tulisan. Okey, atas dan kecilkan saiz tulisan. So, ini digunakan untuk dalam bahagian kepelbagaian pengguna. So, kalau kamu berjaya buat benda ni, kamu dah dapat 2 markah percuma. Bermaksud bila kita klik button ni, saiz tulisan akan besar. Kita klik button tolak, saiz tulisan akan kecil. Okay. So, kita teruskan kepada bahagian admin. So, bahagian admin sama juga dengan konsep je dengan bahagian klien. Ia tetap akan ada header. Okey, header dan footer. Okey, so seperti mana yang cikgu dah maklumkan sebelum ni, dalam tutorial yang ketiga, untuk tutorial kali ini kita akan buat dua contoh header dan footer bagi bahagian admin. So, yang pertama, kita akan cuba belajar buat drop down menu. Dan yang kedua, kita akan belajar buat sidebar menu. Okey. So, terpulang pada kamu untuk pilih yang manakah yang kamu lebih sukalah. Okey. So, sebelum kita teruskan kepada macam mana nak buat drop down menu dan juga sidebar menu, cikgu nak tunjukkan beberapa contoh-contoh layout ataupun contoh-contoh menu yang boleh kamu pilih yang ada disediakan dalam w3.css ni. Okey, so yang pertama kita dah belajar sebelum ni. Okey, navigation yang biasa saja. Okey, navigation yang biasa. Okey, contoh navigation yang ni kita dah belajar dalam tutorial yang pertama. Okey. Kemudian ada juga responsive navigation. Apa maksud responsive? Okey, kita tengok. So, ini kalau responsif ni maksudnya dia akan ikut saiz kita punya skrin. Contoh, kalau kita gunakan saiz skrin yang besar, dia akan disusunkan secara melintang begini. So, kalau saiz skrin kita semakin kecil, okey, nampak? Saiz skrin kita makin kecil, dia akan susun ke bawah macam ni. So, dia akan jadi secara automatik. So, ini dipanggil sebagai responsif. Nampak bila saiz skrin cikgu semakin kecil, okey, dia akan daripada melintang dia akan terus jadi kepada menegak. So, itu yang dipanggil sebagai responsif. Okey. Okey, ini cara nak letakkan warna pada kita punya navigation. Okey. Okey, macam-macam lah kamu boleh explore dari sini. Ada pelbagai jenis navigation yang ada. Tak semestinya kamu menggunakan contoh yang cikgu bagi. So, kamu gunakan kreativiti kamu untuk buat benda yang lebih menarik daripada cikgu. Okey, kemudian dekat sini juga ada drop down. Okey, dalam drop down ni pun banyak jenis drop down. Okey, dia ada drop down biasa. Kita akan buat yang ini nanti. Drop down biasa, drop down yang bila kita klik baru dia drop. Kita klik baru dia drop. Kita mouse over saja. Mouse masuk saja terus dia drop. Okey, yang ini kita kena klik baru dia drop. Okey. Kemudian kita tengok juga accordion. Okey, ini accordion tak ni.
Okey, kita klik baru dia keluar menu-menu dia. Kita boleh gunakan accordion ni untuk buat menu. Okey. Kemudian kita tengok pula sidebar. Sidebar ada banyak jenis sidebar. Okey. Ni always display, maksudnya sidebar ni sentiasa akan dipaparkan di sini. Maksudnya dia tak boleh dia tak boleh nak kecilkan atau nak besarkan, tak boleh. Dia still maintain dekat sini saja. Okey. Kemudian ini sidebar, bila kita klik baru dia terbuka. Okey, tapi kita tengok konten dia, dia akan tutup konten dia. Okey, kalau ini dia akan cover seluruh konten, nampak? Kita klik, dia akan cover seluruh konten. Kalau klik, okey. Kita tengok yang ni, contoh dia. Okey, bila saiz kecil, okey, dalam saiz yang besar ni, kalau kita tengok, dalam saiz yang besar, skrin yang besar, dia akan tunjuk sidebar dia. Tapi jika skrin kita kecil, okey, dia akan collapse di sini. Dia akan jadi begini kita punya menu. Saiz skrin kita besar, dia akan jadi macam ni. So bermaksud dalam erti kata lain, kalau kita buka di laptop, dia akan jadi menu kita akan jadi macam ni. Tapi kalau sistem kita buka di telefon, handset, saiz skrin kecil, menu kita akan berada di sini. Okey. So ada macam-macam di sini. Kamu boleh pilih mengikut kamu punya minat, kamu suka yang mana. Okey, tapi cikgu akan tunjuk yang simple sekali, yang paling simple di dunia. Okey, kita mulakan dengan drop down. Okey. Kita ambil basic drop down, kita ambil yang ini saja. So macam mana kita nak buat? Sebelum kita buat drop down, kita kena buat dulu satu file template. Okey, template admin. Okey, kita buat file baru. Kita savekan sebagai template admin.php. Okey, template admin, template drop down lah kita guna makan template drop down. Okey, so dalam template drop down ni apa yang kita nak kena buat? Kita akan masukkan kita punya struktur asas, kita punya file HTML dulu. So HTML, lepas HTML akan ada akan ada head. Dalam head akan ada title. Okey. Kemudian di bawah head akan ada. Okey. So selepas kita masukkan yang ini, kita akan labelkan kawasan-kawasannya dulu. So kawasan di bawah title macam biasa, kita akan letakkan meta dan juga link. Okey, kemudian di sini kalau ada melibatkan skrip, kita akan letakkan skrip kita. Kalau menu kita ada skrip, kita akan letak skrip. Kalau tak ada skrip, tak adalah. Okey. Kemudian kita labelkan kita punya kawasan body pula. So first kali untuk body masih ada head, tajuk. Okey, selepas tajuk kita akan ada menu. Kemudian kita ada isi kandungan. Kemudian kita akan ada footer. Dengan apa yang kita dah buat pada header dan footer client, konsep dia sama, cuma cara susunan mengikut kreativiti kita. Okey. So first kali kita nak buat apa? Kita akan kopikan meta dan juga link. Meta dan juga link. Okey, kita tengok di sini. Kita try yourself. Kenapa tak sini? Meta dan juga link. So kita copy meta dan juga link. Okey, copy meta dan juga link. Dan kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini. Okey. Untuk bahagian skrip, jika ada penambahan skrip, ada JavaScript, kita akan pastekan di sini. Okey, nanti kita akan buat selepas kita potong, nanti akan ada JavaScript. Kalau kita tengok dalam file header ni ada JavaScript dia. Ini JavaScript ni. Nanti kita akan buat selepas selesai kita punya template. Okey. So kemudian tajuk. Tajuk gunakan container div class w3 container. Warna apa? Warna kita guna warna merah. Okey, container kita berwarna merah. Okey, so apa tajuk dia? Tajuk dia
bahagian admin. Homestay. Okey. So kita try dulu apa yang kita try dulu. Kita tengok dulu tajuk kita apa yang jadi dekat tajuk kita. So kita try dulu kat sini admin template drop down. Okey, nampak bahagian admin. Okey, dah jadi kita punya bahagian header kita dah jadi. Okey, dah jadi bahagian header, kita teruskan pula bahagian isi kandungan. Okey, isi kandungan juga dengan yang ini konsep dia. Konsep dia tetap sama dengan header. Okey, tetap sama dengan header. Isi kandungan. Okey, tapi bila kita try, kita akan tengok pelik. Sebab apa? Isi kandungan kita background dia warna merah. Sebab apa background dia warna merah? Sebab kita letak kat sini W3 red. Kita letak kat sini W3 red. Okey. So kita nak letak animation supaya apabila kita klik setiap kali kita buka menu yang lain akan ada animation pada kita punya isi kandungan. So kita buka animation, kita pilihlah mana yang kamu suka. Okey, kita pilih yang paling simple di dunia, W3 animate opacity. So kita ambil yang paling simple di dunia. Okey, kita jarakkan dia sikit supaya senang kita nak potong nanti. Kemudian kita buat pula bahagian footer. Bahagian footer juga sama. Bahagian footer juga sama. Sama juga. So apa yang kita nak tulis bahagian footer ni? Okey, apa kita nak tulis bahagian footer? Kita tulislah hak cipta. Hak cipta terpelihara. Okey. Copy. Letaklah nama kamu. Okey, so kita buang opacity ni. Okey, so ini basic. Okey, ini adalah basic, struktur basic. So kalau kita try, okey, hak cipta ni tidak ada color. Kenapa tidak ada color? Sebab kita tak letakkan kelas warna di sini. So kita letaklah W3 red. Kita letakkanlah warna merah. Cikgu akan buat warna-warna yang pelik-pelik supaya tidak ada pelajar yang akan ikut warna cikgu. Okey, jadi kamu warna-warna ni ikut kamu punya cantik, buat bagi kamu punya bagi cantik, ikut kamu punya cita rasa. So cikgu akan buat cita rasa yang pelik supaya tidak ada yang ikut cikgu sebiji-sebiji. So at least kamu belajar juga, kamu tahu macam mana nak ubah warna, macam mana nak ubah tulisan dan sebagainya. Okey. So selesai bahagian menu. Selesai tapak asas dia. Okey. So selesai tapak asas dia. Kita nak buat menu pula. Sekarang ni kita nak buat drop down menu. Kita nak buat drop down menu, kita akan rujuk kepada drop down. Okey, pada drop down ni, okey, kita buat drop down yang basic macam ni. So cikgu tak akan cerita satu-satu ni. Dia akan makan masa yang lama. So cikgu ajar kita copy dan kita ubah sesuai sahaja. Okey, so kita copy, kita paste dekat sini. Kita paste. Okey, so cikgu akan terangkan setiap kedudukan menu-menu. Okey. So kita tengok hasil dia. Kita tengok dulu hasil dia. Kita akan dapati bahawa yang di sini ada dua menu yang tak ada drop dan menu yang ini akan ada drop down. Okey. So bermaksud dua menu pertama ni tidak ada drop. So yang ada dalam sini akan drop. Nampak? Dia dalam kelas drop down holdover. Okey. So kita nak cuba buat dua drop down. Satu drop down untuk maklumat, satu lagi drop down untuk setting. Katakan kita nak buat untuk setting. Untuk tengokkan analisis dan juga upload. Okey, so bermaksud kalau kita nak buat dua drop down, kita kena copy dua benda ni. Kita perlu copy dua benda ni. Okey. Kita perlu copy dua benda ni. Okey. So apa yang kita nak buat kat sini? Yang pertama kita nak buat analisis. Okey. Yang kedua kita nak buat upload data admin. Okey. Bila kita refresh, nampak dia ada drop analysis
upload data admin. Tapi perkataan drop down ni masih ada. So macam mana nak ubah perkataan drop down ni? Kita ubahkan dekat sini. So kita letakkan dekat sini setting. So cikgu akan gunakan perkataan pelik-pelik supaya tak ada orang yang ikut perkataan yang sama dengan cikgu. So gunakan perkataan kamu sendiri. Okey. Kita tengok contoh apakah menu yang ada di dalam sistem bahagian admin ni. So kita tengok apakah menu yang ada di dalam bahagian admin. So dalam bahagian admin akan ada laman utama, maklumat homestay, maklumat penyewa, maklumat tempahan, maklumat admin, analisis bulanan, data homestay. Silap, maafkan cikgu, ini sepatutnya upload data admin dan juga butang logout dan juga ubah saiz tulisan. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 button. So kita akan cuba buat satu demi satu. Okey. So kita akan cuba buat yang kedua ini dulu. Laman utama dan juga logout. So sorry, kita akan buat laman utama terlebih dahulu. So dekat sini laman utama. So kalau kita tengok yang asal dia, header yang asal dia, okey, header yang asal dia, laman utama akan membuka fail laman utama.php. So kita copy link dia dan kita letakkan dalam href dia ni, hyperlink reference dia ni. So lengkap kita punya bahagian laman utama. Kita terusnya maklumat homestay, maklumat penyewa, maklumat tempahan, maklumat admin. So kita copy, nak mudahkan kita kedas copy dan kita paste di bahagian sini. Okey, nampak? Kita paste di bahagian sini. Okey. Kita paste di bahagian sini. Okey. So bahagian drop down yang pertama dah siap, bahagian drop down kedua dah siap. So apa yang kita belum buat lagi adalah membetulkan dia punya kelas dia. So dekat sini dia punya ada link sahaja tapi tidak ada kelas W3 bar item, W3 button. So bila kita refresh, kita tengok dekat sini dia akan jadi gitu. Sebab apa? Sebab kita tak letak setting dia lagi. Okey, setting kelas dia lagi. So kita pun letakkanlah kelas dia. So kelas ini dari mana? Copy lah mana-mana kelas yang ada. So kita copy kelas sahaja. Dan kita paste di sini. 1, 2, 3, 4. So kita dapat 4 button. Okey, bila kita refresh, so dia jadi macam tu. Okey. So bila kita refresh, dia akan jadi macam ni. So kita akan dapat hasil yang macam ni. Okey, maklumat homestay dah berada, semua maklumat dah ada dalam satu drop down. Kemudian dalam setting pun ada di bawah satu drop down. So yang kita kurang di sini adalah button logout. So kita kembali semula kepada kita punya menu drop down. So kita nak buat logout. Susunan dia, kalau kita tengok susunan dia, logout berada di sebelah sini. Okey, logout berada di sebelah bawah. So bermaksud selepas laman utama kita jumpa drop down. Drop down ni kita namakan dulu dengan maklumat. Okey, drop down, maklumat, kemudian setting. Okey, kemudian selepas setting kita akan jumpa button logout. So kita letak di sini button. Okey, di sini dulu. Okey, mana button logout kita? Okey, kita ambil link dia, logout. Okey, kemudian kita betulkan nama link dia, logout. So kita refresh. So dia akan jadi macam ni. Okey, logout, setting. Okey, analisis pun kita baiki, analisis bulanan. Okey, Jun. Okey, analisis bulanan, logout. So bahagian button kita dah settle. Okey, so untuk teruskan kepada step yang seterusnya, kita kena bandingkan dengan kita punya header kita ni. So apa yang kita nak kena buat adalah kita akan copy bahagian script. Nampak? Ini bahagian script. Ini script. Okey, kita akan copy script ni.
copy dan kita akan letakkan di bahagian skrip. Mana skrip? Okey, ini skrip. So kita letakkan di bahagian skrip. Okey. Kita dah letakkan di bahagian skrip. Kemudian kita tengok apa lagi? Bahagian header, ada di atas ni ada setting untuk start, session start, untuk menyemak nama fail yang sedang dibuka dan juga bahagian login dan logout session. Okey, so kita copy daripada start tag PHP hingga close tag dia. Kita copy dan kita paste di atas sekali. Paste di atas sekali. Kita pun paste di atas sekali. Okey, selesai. Kemudian satu lagi perubahan yang kita kena buat, bukan perubahan lah, satu lagi benda yang kita kena copy adalah bahagian log. Nampak? Sebelum kita jumpa link untuk laman utama, kita akan jumpa log untuk PHP. Okey, so kita copy yang ini, kita letakkan betul-betul di atas laman utama, betul-betul di atas link laman utama. So kita tengok pada coding kita tadi ni, menu ni laman utama, kita letakkan betul-betul di atas laman utama. Okey, so jadi macam tu. Itu yang pertama. Kemudian kita copy yang kedua, yang bawah sekali ni, kita copy dan letakkan selepas logout. Okey, kita letakkan selepas logout. Kita paste di sini. Okey. Selesai. Kemudian, apa lagi kita kena copy adalah button untuk mengubah saiz tulisan. So, ini adalah button untuk mengubah saiz tulisan. Okey, kita pun copy lah button ni, setting untuk button ni. Kita copy dan kita paste di mana? Selepas logout. Kemudian apa yang kita kena buat, penambahbaikan yang kita kena buat, boleh buat dekat sini adalah kita letakkan dia punya kelas. Nampak? Kelas, kita copy dia punya kelas. Okey, copy dia punya kelas. Kita pastekan di sini di 3 tempat. Okey, so kita pun try. So nampak dia ada reset, besarkan saiz tulisan, kecilkan saiz tulisan. Tapi masalahnya perkataan ubah saiz tulisan ni, dia punya align dia tak sama dengan align button ni. So apa yang kita kena tambah dekat situ? Okey, so kita jadikan dia sebagai italic. Okey, kelas. Okey, kita masukkan dia punya kelas dia W3 bar. Okey, kita tak jadikan dia button, kita tak letakkan kelas untuk button, cuma kita letakkan bar item saja. So bila kita refresh, nampak dia akan jadi macam ni. So still nampak macam tak cantik, nampak janggal. Kita nak bawa ke 3, 1, 2, 3, 4 ni berada di penjuru sebelah sini. So apa yang kita kena tambah? So kita tambah W3 right. Okey, tambah W3 right. So nampak dia dah bergerak ke sini. So apa nak tambah lagi? Kita tambah W3 right untuk ke semua kelas. Bagi button, besarkan saiz tulisan. Okey, so ketiga-tiganya kita dah letak right, 4 right. So bila kita refresh, kita nampak yang peliknya ini berada di sini. So bermaksud susunan kita punya elemen kita tak betul. Okey, so kita cut dan kita letakkan di bawah. Okey, kita refresh. So jadi nampak lebih menarik, lebih cantik. Okey, so apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya adalah kita akan potong kita punya file template drop down ni dan kita akan pastekan ke dalam bahagian header admin, file header admin. So sama juga dengan bahagian klien, kita akan copy bermula daripada perkataan isi kandungan. Okey, header bermula daripada isi kandungan ni ke atas. Okey, ke atas itu dipanggil sebagai header. Dan di bawahnya tu kita akan letakkan di dalam footer. Okey, so
langkah pertama sebelum untuk potong fail ni, kita kosongkan dulu file header. File header dah kosong. So apa? Ingat, sebelum isi kandungan ni ke atas, kita select sampai ke atas sekali, kemudian kita pun cut. Dan kita akan paste di dalam file header admin. Kita paste dalam file header admin. So, untuk bahagian bawah, tidak ada file footer di sini. So, kita buat file baru namanya footer_admin.php. Okey, so yang bahagian bawah ni, kita cut dan letakkan di bahagian footer. Okey, selesai kita punya untuk buat header dan footer admin. So, kita tengok apakah hasil yang akan terjadi. So, macam mana hasil dia. So, nampak? Nama utama, maklumat, penyewa. Okey. Tapi, kenapa tidak keluar kita punya file bahagian footer tu, hak cipta tu? Kenapa tidak keluar? Sebabnya, sebab kita tidak letakkan arahan untuk memaparkan file footer. So, nampak dekat sini kita hanya memanggil file header, bagi file index. Kita hanya panggil file header saja, tapi kita tak panggil file footer. So, kita boleh buat, kita panggil file footer. Okey. Footer_admin. Okey. Kita copy dan kita paste di sini. Okey, so kita panggil file footer admin. Okey, bila kita log out, file index, nampak dia ada footer, dia ada header. Nanti kita akan buat pula untuk cantikkan bahagian yang ini pula. So, kalau kita log in, kita masuk kepada file laman utama, tapi footer tak keluar. Sebab apa footer tak keluar? Sebab pada file laman utama ni, pada file laman utama, kita belum letakkan footer. So, letakkan di bawah sekali. Okey, paste footer. Okey, selesai. Bila kita refresh, footer akan keluar. Kita pergi pada maklumat homestay, still sama, footer tak ada. So, maklumat homestay, kita bawah sekali, kita pastekan footer. Okey, bila kita refresh, nampak footer akan ada di bawah. Kemudian, sama juga maklumat penyewa. Jadi, kita kena paste footer lah untuk kesemuanya sekali. Paste footer, tempahan, paste footer, maklumat admin, bawah sekali, paste dia punya footer. So, kita tengok, homestay dah ada footer, penyewa dah ada footer, tempahan dah ada footer, admin juga dah ada footer. Kita tengok pula bahagian setting, analisis bulanan. Oh, kita lupa. Minta maaf cikgu, cikgu terlupa untuk letakkan link pada bahagian analisis. So, dekat sini kita tukarkan nama analysis.php, dan pada bahagian upload data admin kita letakkan link upload.php. Okey, kita refresh semula. Pergi bulanan. Okey, tak ada footer. Kita pergi pada file analisis di bawah sekali. Kita akan letakkan footer dan juga bahagian upload di bawah sekali. Kita akan letakkan footer. So, bila kita refresh, kita akan nampak footer dah ada. Okey, so kita test, tengok, kita test semua. Kecilkan tulisan, berjaya. Besarkan saiz tulisan, berjaya. Reset, kembali kepada asal pun berjaya. Okey, selesai untuk bahagian header dan footer menggunakan menu drop down. Okey. Untuk seterusnya, kita akan buat menu untuk sidebar. So, kalau yang berminat menggunakan menu drop down, teruskan gunakan menu drop down, tak perlu buat sidebar. Kalau yang tak suka drop down, nak buat sidebar, ya, kita akan buat menu sidebar. So, terpulang kepada kamu, pilih salah satu yang kamu suka saja, bukan buat kedua-duanya sekali. Okey. Okey, sekarang kita akan sambung ke kita punya tutorial seterusnya, iaitu macam mana kita nak buat sidebar. So, tadi dah settle, cikgu pun dah bersihkan semua file-file yang ada melibatkan file drop down.
So ini untuk mereka yang hendak menggunakan sidebar. Okey. So langkah pertama macam biasa, macam juga drop down, kita buat satu file template sidebar .php. Kita buat satu file baru, template underscore sidebar.php. Okey. So pada file template ni macam biasa kita pun kita akan typekan struktur asas dia. Kemudian HTML, bawah HTML akan ada head. Dalam head akan ada title. Kita letakkan title the admin. Kemudian bawah head akan ada meta dan juga link. Kemudian di bawah meta dengan link kita akan letakkan pula dekat situ script. Okey, kemudian di bawah head kita akan ada tag untuk body. Okey. Kemudian kita letak pula bahagian-bahagian untuk body. Dalam body pertama sekali dia akan ada tajuk. Sama juga macam tadi. Dia akan ada tajuk. Dia akan ada dan dia akan ada footer. Okey, satu lagi cikgu tertinggal, dia akan ada menu. Okey. So setting kita dah settle. Okey, so macam mana kita nak buat? Kita akan buat sidebar menu. Okey, langkah pertama kita nak kena buat? Kita akan copy meta dan juga link dulu. Kita akan copy meta dengan link. Okey, ini yang tadi yang asal. Kita akan copy meta dan juga link. Bukalah dekat mana-mana, try it yourself. Okey, kita tengok dekat sidebar. Mana sidebar? Sidebar. Okey, sini sidebar, sorry. Okey, sidebar, kita pilih yang mana kita suka. Okey, suka semua pun boleh, copy yang ini. Okey, kita suka yang ini pun boleh. Kita buat yang inilah. Okey, so kita akan copy yang ini. Sidebar page content to the right. Alright, kita try it yourself. Okey, apa yang kita kena buat dekat sini? Yang pertama kita akan copy meta dan juga link. So meta dan juga link. Okey, copy meta dan link. Kita paste di sini. Okey, meta dengan link dah copy. Okey, so kemudian kita nak buat apa lagi? Kita akan buat tajuk dia dulu. Div class w3 container w3 purple. Tak payahlah purple, pink. Okey, w3 pink. Tajuk dia H1 bahagian admin sistem tempahan homestay. Okey, tajuk ni kamu ubahlah, tajuk apa-apa yang berkaitan dengan kamu punya ni lah. Tapi ini untuk menunjukkan dia adalah bahagian admin. Okey, so kita pergi kat sini. Template, kita test tengok template sidebar. Okey, dah ada bahagian admin. Okey. Selesai satu benda, header. Kemudian kita buat pula untuk kita punya isi kandungan. Isi kandungan macam biasalah, kita buang warna isi kandungan, kita letak sedikit animation. Okey, kita letak animate. Kita letak animate opacity. Alright. Kemudian bahagian footer pun sama, jarakkan sikit bahagian footer. Okey, bahagian footer pun sama juga. Kita letakkan kat sini hak cipta kita, letaklah nama kamu. Okey, paragraf hak cipta, copy 2020 Amir Mat Ali.
Alright, so kita try tengok. So dah ada. So bahagian basicnya dah ada. So sekarang yang tak ada cuma bahagian menu. So kita akan buat bahagian menu. Alright, menu dan juga skrip yang kita akan guna. Bahagian yang akan terlibat adalah menu dan juga skrip. Okey, kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat try it yourself tadi. Okey, apa yang kita nak kena copy dekat sini? Apa bahagian yang kita nak copy? Okey, so tengok img image.jpg. Okey, sebelum dia akan ada close tag bagi div. Start daripada close tag div. Okey, sehingga bawah body, div di bawah body. So kita akan copy bahagian yang ini sahaja. Kita akan copy dan kita akan paste di bawah menu. Paste di bawah menu. Okey, langkah kedua kita akan copy dia punya script. So berbeza dengan drop down tak perlu ada script, dia pure CSS. Tapi untuk sidebar dia ada script untuk open dan close dia punya menu. So copy script hingga script, start script sehingga close tag script. Kita copy dan kita paste dekat mana? Kita paste di bahagian script. Okey, kita pastekan di bahagian script. Alright. Okey. Dah selesai kita punya ni. Okey, so kita nak bahagian untuk mengubah suai kita punya sidebar. Okey, so kalau kita refresh tengok apa yang jadi. Kita refresh, dia ada my page. My page ni besar. So dekat mana kita nak buang my page ni? Nampak tak? Container apa benda ni. Kita buang. Kita cut dan kita refresh. Nampak dia ada satu bar warna teal. Okey, teal ni kita tak suka. Kita tukar black supaya warna pelik-pelik, supaya kamu boleh buat warna yang lebih cantik. Cikgu tukarkan kepada warna yang pelik, yang huduh. Supaya tak ada orang yang tiru. Semua akan buat dengan warna yang sendiri. Okey, so ini pun black. So ubah dua tempat black ni. So menu kita akan jadi black semuanya. Okey, so nampak? Kita punya menu dah jadi. Okey, so sekarang ni kita nak betulkan nama-nama menu. Ini ada perkataan close. Kita nak tukar kepada perkataan tutup. So dekat sini, tutup. Okey, bila kita refresh, try, dia tadi perkataan tutup. Okey, so kita betulkan link-link yang ada dekat sini. Okey, nice. Semua link yang ada dekat sini ni, ini tak ada complicated macam drop down tadi. Kita just copy semua sahaja. Okey, kita buang dulu link yang ada. So pergi bahagian header admin. Nampak? Bermula daripada start tag PHP ni, open tag ni, sehingga bawah ni, sehingga tutup. Daripada buka sehingga tutup. Kita copy. Kemudian pergi dekat sini, kita pun paste. Okey, kita try. Refresh dan kita try. Nampak? Okey, tak terkeluar. Kenapa tak keluar? Sebab kita belum login. Okey, sorry. Kita try login dulu. Kita log out dan kita login. Okey. Okey, dia tak akan keluar sebab dia ada session di sini. Okey, so kita buat sampai habis dulu. Kita copy yang bahagian atas ni dulu. Okey, kemudian apa yang kita nak copy adalah sebab apa dia tak tunjuk? Sebab apa? Okey, saya explain dekat sini kenapa link kita tidak ditunjuk di sini. Sebab apa? Walaupun kita dah login, okey, bermaksud apabila kita login, nilai bagi variable session nama admin ni telah wujud. Apabila kita login, session dan nilai bagi session boleh ubah session nama admin ni telah wujud. Akan tetapi pada file header admin ni, template ni, kita tidak start session, kita tak letak fungsi start session. Apabila tidak letakkan fungsi start session, session yang ini tidak akan berfungsi dan dia akan anggap ianya adalah empty. Kita akan paparkan menu. So apa yang kita nak buat? Apa yang kita perlu buat adalah kita copy bahagian setting di sini dulu. Okey, start daripada PHP dalam file header admin, copy daripada line nombor 1. Okey, copy sampai close tag PHP ni. Buka, tutup PHP ni. Kita copy
dan kita paste dekat mana? Dekat bahagian atas sekali. Kita paste bahagian atas sekali. So, bila kita refresh, okey, menu kita akan keluar. Tapi masalahnya sekarang ni, menu kita keluar dalam keadaan berterabur. Kenapa menu kita keluar dalam keadaan berterabur? Sebab apa? Sebab pada menu kita ni, kita tidak letakkan dia punya kelas. Nampak? Kelas bar item W3 button. Jadi apabila dia tidak ada kelas, dia akan paparkan dengan keadaan link yang asal. Tidak ada style. Okey, so apa kita nak buat? Kita akan copy kelas W3 bar item W3 button dan kita akan pastekan pada kesemua link yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 tempat kesemuanya. So bila kita refresh, kita akan tengok, so dia akan jadi macam tu. Tapi ada pula pipe ni, simbol ni. Macam mana kita nak buang simbol ni? Datang dari mana? Datang daripada link asal kita. Nampak tak ada simbol ni? So kita buangkan semua simbol ni. Okey, kita buang, buang. Ada lagi? Okey, di sini masih ada. Okey, dah tak ada. So bila kita refresh, dia akan jadi susunan macam tu. Okey, tapi ada link satu. Link satu ni dah tak guna dah. Dia tak ada apa function dah. Tadi kita simpan dia untuk kita copy kelas saja. Kita simpan dia sebab untuk kita copy kelas dia saja. Okey. So sekarang ni kita dah buang dia, kita refresh dan dia dah tak ada. Okey. So kita nak baiki pula bahagian reset, tambah tolak ni. Besarkan tulisan, kecilkan saiz tulisan, reset dan ubah perkataan saiz tulisan ni. Okey, so macam mana kita nak buat? So, pada button ni, kita akan tambah sedikit dia punya style yang baru. Alright, so style apa kita nak tambah? Okey, kita akan tambahkan kelas button, border red dan juga round large. 1, 2, 3. So kita akan buang bar item. W3 bar item ni kita akan buang. Sebab nanti kalau kita tak buang dia akan jadi panjang. Button dia akan jadi dalam bentuk panjang. So kita nak bagi pendekkan dia. Okey, refresh. So dah jadi macam tu. Okey. Selesai bahagian setting untuk kita punya bar ni. Seterusnya adalah untuk macam biasa kita akan copy, kita akan cut dia untuk header dan juga footer. So susunlah cantik-cantik amalan dengan cara terbaik. Kamu susunlah elok. Okey. So langkah pertama untuk kita potong template sidebar. Okey, kosongkan dulu header admin, file header admin. Kita buang file header admin yang asal. Minta maaf. Cikgu tertinggal satu benda. Cikgu, okey. Kalau dah terbuang tu, Ctrl Z balik, undo balik. Okey. Potong. Sebelum kita potong, kita kena copy dia punya skrip untuk besarkan saiz tulisan. Okey, skrip untuk besarkan saiz tulisan ni kita pun copy dan kita pun paste pada bahagian skrip kita. Nampak ini bahagian skrip kita. Okey, kita pun paste di situ. Alright. Kita dah paste bahagian skrip, dah selesai. Kita pun boleh potong kita punya, start potong kita punya template. Okey, macam biasa, kosongkan, cut, pergi dekat sini. Di mana kita nak potong? Di bahagian isi kandungan. Isi kandungan. So, ini kita punya isi kandungan. Isi kandungan. So, bahagian isi kandungan ke atas, kita akan masukkan ke dalam file header yang kita dah kosongkan tadi. Paste di situ. Kemudian bahagian yang bawah sekali ni kita akan letakkan di dalam file footer.php. File footer tak ada lagi. Footer admin.php.
Okey, dalam file footer admin kita akan paste. Alright. So dalam file template kita dah tak ada apa-apa, dah cuma tinggal perkataan isi kandungan sahaja. Okey, so kita try kita punya ni sidebar, nampak? Sidebar, login. Okey, maklumat homestay, bila kita klik sidebar dia akan gerak begitu. Okey, nampak? Okey, so kita punya ni besar saiz tulisan, kecilkan tulisan, semua dah jadi. Okey, apa yang kita tertinggal? Kita tertinggal memanggil file footer. So macam mana nak panggil file footer? Sama juga konsep dengan yang tadi yang kita dah buat sebelum ni. Kita nak panggil file footer, kita bermula dengan index. Okey, copy ini memanggil file footer, kita file header di atas, footer di bawah. Header di atas, footer di bawah. So bila kita refresh bahagian laman utama, bahagian index, so dia ada footer. Kita login, dia tidak ada footer. So kita tambah footer dekat file laman utama. So di bawah ini akan ada file, akan memanggil file footer_admin. So laman utama panggil file. Buatlah untuk semuanya. Analisis panggil, import data tak ada, index, kemas kini pun kita panggil, laman utama dah panggil, maklumat admin kita panggil, maklumat penyewa kita panggil, maklumat tempahan kita panggil, maklumat ni. Okey, dan satu last kali terakhir adalah upload. Alright, selesai kita punya bahagian tutorial bagaimana nak buat layout yang mengandungi, yang mempunyai sidebar. Okey, selesai tutorial untuk kali ini. Cikgu harap kamu boleh ikuti. Cuma satu benda pesan cikgu, ingat, pilih salah satu sahaja. Sama ada kamu nak gunakan drop down ataupun kamu nak gunakan sidebar. Salah satu sahaja, dan buatlah, desainlah secantik yang mungkin. Jangan tiru warna cikgu. Cikgu buat saja warna huduh-huduh saja supaya tak ada orang yang akan ikut. So gunakan kreativiti kamu. Cikgu yakin kamu lebih kreatif daripada cikgu. Okey, itu saja daripada cikgu untuk tutorial kali ini. Pada yang belum subscribe, jangan sudi-sudilah subscribe cikgu punya channel. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.